kita. Bila Allah terbalikkan hati kita, iman kita sampai satu tahap dia boleh hilang daripada diri kita, langsung kita tidak menyembah Allah. Jadi macam Firaun. Firaun, Allah sudah terbalikkan hati dia. Dia seorang pemimpin yang kaya, ada kuasa, ada tentera, ada harta. Datang orang miskin sampai cium kaki minta derma kepada dia, dia bagi. Bila sampai satu tahap ego dia naik, hampa kena sujud kepada aku baru aku bagi. Dia main satu tahap pula, hilang iman dia, Allah terbalikkan hati dia, maka dia banyak buat jahat, imannya nipis benar. Akhirnya dia keluar daripada agama. Kata Firaun, aku hari ini adalah Tuhan. Aku boleh menghidupkan orang dan aku boleh mematikan orang, kata Firaun. Itu sebab tu Islam dia ada batas dia. Pasal apa? Takut-takut kita jadi macam Firaun. Takut-takut kita kufur kepada Allah. Takut kita keluar daripada agama. Firaun dia dah kufur. Dia kata aku adalah Tuhan. Bila sebut aku Tuhan ni, makna manusia, rakyat dia semua kena sembah kepada dia. Esok Dajjal pula datang. Dajjal pula kata macam tu juga. Dajjal akan kata aku Tuhan. Saat manusia, sekarang kita tak rasa pasal kita makan minum selesa lagi tuan-tuan. Esok waktu kita lapar, dahaga, harta benda dah tak ada, hutang dalam pinggang, hidup susah, sempit sangat hidup ni, rasa macam kalau boleh mati cepat lah, banyak sangat masalah. Waktu kita tandus itu, datang Dajjal. Dajjal bagi kesenangan. Syarat dia, aku adalah Tuhan, sembah aku, jangan sembah Allah. Saat kita tandus tu, kita sanggup tak gadai Islam kita? Sanggup tak kita terjun, pecah iman kita? Sanggup. Nak boleh makan punya pasal, peduli apa? Sekarang kita senang sebab tu kita tak rasa lagi. Kalau kita tanya orang Somalia, orang hak yang Allah aku kering tak makan berapa lama dah tuan-tuan, tulangnya tinggal. Allah bagi hidup sampai 7 bulan, 8 bulan tak makan, hidup lagi dia. Kalau datang orang bawa makanan tuan-tuan, laju tu. Lah orang yang datang tu pula dia bukan bawa bagi je, dia bawa sebelum dia nak bagi syarat dia, hang kena masuk dalam agama aku, hang kena sembah aku, baru aku bagi. Waktu tu sanggup tak kita ikut? Sanggup pasal nak makan. Sanggup pasal nak senang. Sanggup pasal nak kekayaan. Sanggup pasal nak hidup senang atas dunia, nak hidup bebas atas dunia, tak nak ada gangguan lapar dan dahaga ni. Sanggup gada iman. Sebab tu Islam kata lazim duduk dalam jemaah. Jangan kita jadi manusia yang hidup al-marifah ni, keluar daripada agama. Jangan kita biarkan diri kita ni keluar daripada agama, tak boleh ikut cara Islam. Kalau kita rasa hati kita sudah memandang kejahatan itu baik, Allah menterbalikkan hati kita. Tadah tangan tiap-tiap hari minta doa, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah akhir zaman, jauhkan aku daripada perkara-perkara jahat, jauhkan aku daripada gangguan syaitan, balikkanlah hati aku kepada kebaikan. Minta selalu dengan Allah. Pasal apa? Kalau kita tak doa, hati kita tu akan lagi parah, lagi sakit. Hati kita akan lagi sakit. So kita kena ikhtiar. Bila kita rasa aku betul juga, bila aku tengok benda jahat ni baik, ini rasa ustaz kata tadi itu betul tu, aku ikhtiar. Jangan biar je. Hati kita kalau dah sakit, jangan biar. Cari penawar dia, obat hatinya. Malam ni saya tak jual ubat, minta maaf. Kan Imam Ghazali ada, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Penawar Bagi Hati. Iaitu kitab Penawar tu cerita cukup cantik, simple, very very simple. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia cerita permasalahan hati, penyakit hati, punca-punca datang penyakit-penyakit hati. Kemudian dia bagi penawar dalam tu. Apa penawar? Banyak sangat. Kalau dibaca dalam kitab tersebut, Imam Ghazali paling dia sentuh, dia kata al-ilmu wal-amal. Obat penawar yang paling mujarab, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau dalami ilmu agama dan juga engkau beramal dengan ilmu. Dalami agama dengan siapa? Nak menuntut ilmu dengan siapa? Ulama. Cari ulama-ulama yang hebat. Tak ada kita baca apa yang disebut oleh ulama-ulama, dapat kita pengetahuan daripadanya, lantas kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Itu obat dan penawar hati kita, kata Imam Ghazali. Kita ada tiap-tiap malam di Selangor ni, alhamdulillah lah, bandingan tempat lain tu memang payah. Di Selangor tiap-tiap malam ada mengaji kita, ada kuliah majlis ilmu. Kuliah tu pun satu juga kan. Kuliah tu pun satu hal juga, kita nak kena duduk. Pasal apa? Walaupun tak banyak 45 minit sahaja, tapi ada pengisian ilmu, yang tu penting. Kita nak ilmu. Ulama ke, ustaz ke, pak lebay ke, kalau dia bagi, kadang-kadang ada di kampung-kampung pak lebay je, tok imam. Pak lebay, tok imam, dia bukan ulama, pak lebay biasa.
duk kerja hari-hari macam orang biasa. Tapi dia ni ada ilmu, satu kitab dia ada. Dia ada ilmu kitab fiqh. Dia pernah berlaku di Perak. Satu orang ustaz ni, bukan ustaz, orang kata Tok Lebay. Dia Tok Lebay imam kampung ni. Tapi dia sudah hadam dah kitab Sabilal Muhtadin. Kitab fiqh bab ibadah. Kalau dia baca tiap-tiap malam dia baca kitab tersebut, dia bagi syarah. Dia Tok Lebay je, bukan ulama pun, dia Tok Lebay. So itu majlis ilmu, duduk ambil dalami fahami. Tak semestinya nak kena cari ulama. Ulama ni kadang masa akhir zaman ni ulama makin kurang. Kita tak payah kita nak jumpa syekh-syekh yang ada sekarang ni, ulama-ulama muktabar. Sekali-sekala kita boleh jumpa. Kalau kita ada rezeki lebih, panggil ustaz-ustaz ni mari, hak yang mana ulama-ulama hebat muktabar ni, panggil bagi kuliah, kita dengar. Kita ada Syekh Nuruddin, kita ada Syekh Fahmi Zamzam yang masih hidup lagi hari ni. Panggil sekali-sekala kita dengar pengajian ilmu daripada dia. Ambil penerapan ilmu supaya hati kita boleh diubati. Bila hati kita terubat, maka kita tahu hidup dalam jamaah itu sangat penting peranan dia. Hidup dalam kumpulan ada ulama ni sangat-sangat penting. Hatta kita kalau ada dalam rumah tangga tak ada ulama, jadi kacau bilau kita dalam nak mendidik anak, dalam hal nafkah isteri dan anak-anak, dalam pentadbiran rumah tangga kita, bagaimana kita nak uruskan. Kita tak ikut cara Islam pun payah. Dalam pergaduhan suami isteri mesti kena ada ulama hak tu bagi tahu. Ulama ni kata ni kalau dah bergaduh, kan pernah berlaku saya sebut sebelum di Kelang. Satu orang tu bergaduh dengan isteri dia sampai talak 3. Dia marah sangat-sangat bergaduh sampai talak 3. Lepas tu dia pergi jumpa ustaz, "Ustaz, saya dah lafaz talak 3 dengan isteri, tapi saya masih duduk dengan dia. Sekarang dah baik dah ustaz. Macam mana ustaz?" Mana boleh Islam kata kalau talak 3 tak boleh duduk sekali dah. Talak 3 ni kena bercerai lah. Kena bercerai, isteri tu kena kahwin dengan orang lain. Itu yang ada dalam Islam, ketetapan yang Allah tetapkan. Sebab lafaz talak 3 tu dah kira lebih batasnya. Bila lebih batas, Islam kata isteri kamu tu kena kahwin dengan orang lain. Tunggu sampai dia bercerai. Kalau tak bercerai sampai mati, sampai matilah kau tak nikah, katanya kan. Nikah dengan orang lain. Itu ada dalam Islam. Kita belajar dalam kitab-kitab munakahat pun ada juga bab itu. Baik muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi masalah kata Abu Isa At-Tirmizi, tiada bercerai dengan sidang ulama, itulah yang disuruh oleh syarak kita. Makna kita tak boleh berpisah dengan ulama. Ini pesanan. Kerana syarak menyuruh kita jangan pecah daripada kumpulan ulama. Jangan keluar daripada kumpulan ulama. Muallif kitab ni bagi tahu berdasarkan hadis ni tuan-tuan. Bukan saya tolong nak kempen pada tuan-tuan nak terus tak, bukan, ini bukan persoalan politik yang ada pada kita hari ini. Ini persoalan kita nak pandu hidup kita berdasarkan kepada Quran hadis, mesti duduk dalam kumpulan ulama dan lazim kita duduk dalam kumpulan ulama. Itu yang disuruh oleh syarak. Bila disebut oleh syarak, makna itu yang disuruh oleh Islam. Tersebut pada hadis yang dibacakan di atas. Maka makna tidak bercerai dengan ulama itu yakni tidak mempelecehkan mereka atau tidak memencilkan diri ataupun tidak mengikuti hukum Allah. Bahkan kita duduk untuk berpandukan kepada apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya kita tak lari daripada hukum Allah sebenarnya, supaya kita tak lari daripada Quran hadis. Tuan-tuan, indahnya Islam ni kalau kita hayati betul-betul, Islam ni dia bukan cetuskan masalah kepada kita. Islam ni ajar kita cari keberkatan. Bila kita cari berkat, kita dapat kemudahan, kesenangan dan kemakmuran. Hidup kita kalau tak dapat berkat, hilang keberkatan tuan-tuan. Malah orang yang hidup dapat keberkatan ni tuan-tuan, segala urusan-urusan yang lain yang segala-galanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila hidup dia berkat. Orang biasa je pakai kereta besar. Orang lain nak beli kereta besar, jenuh simpan duit dalam poket sampai penuh, tak boleh beli juga. Pasal duit habis duit kau rokok, tak kisah rokok dah, simpan dalam tabung pun tak boleh beli juga. Bila kita rasa diri kita ni bertakwa kepada, bila kita ikut apa yang Allah suruh, bila kita dapat serasikan diri kita dengan hukum-hukum Allah, kita dapat ikut diri kita dengan Quran ini, kita dapat keberkatan itu. Segala urusan-urusan yang kita nak atas dunia ni Allah permudahkan. Pesan kepada siapa yang nak selamatkan negara. Kalau kita rasa ekonomi kita sempit, jatuh mengeduh, masalah kenaikan kos sara hidup, dia masalah senang je, ikut Quran selesai masalah.
Pandu kepada Quran, tak faham Quran, ada syarah daripada Quran, hadis-hadis Nabi cukup banyak, bukan sikit, ribu. Radio IKIM tu hari-hari dia baca terjemahan hadis dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Baca hadis bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, hadis bahasa Arab, terjemah bahasa orang putih. Kok ada orang Melayu tak faham bahasa Melayu? Terjemah bahasa orang putih nak bagi boleh faham hadis Nabi. Dengar apa yang Nabi sebut kalau kita tak mampu nak fahami betul-betul Quran. Dalam hadis pun sudah cukup banyak beri penerangan kepada kita tentang kehidupan. Tuhan, itu yang kita nak suruh. Islam suruh itu. Islam suruh cari keberkatan itu. Bila dapat berkat, hidup semua senang. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun dia ada juga batas dia, dia ada juga. Kita bukan menuntut ilmu kerana ustaz, bukan kerana kitab ustaz tu tebal, bukan kerana ustaz tu cakap sedap, tapi kita menuntut ilmu cari keberkatannya. Bagaimana nak cari keberkatan dalam menuntut ilmu? Cara adab-adab ketika belajar. Jangan cari diam. Atau contohlah bukan di sini, tempat lain, takut terasa pula kan. Kalau kita buka dalam kitab Ta'lilil Muta'allim, adab-adabnya rapat-rapatkan, lutut sama-sama buat dalam halaqah, itu lebih baik, lebih afdal, mendapat keberkatan. Kemudian duduk tak cari diam, kemudian fokus, teliti dengan adanya buku, pensel yang menjadikan catatan kita atau peringatan kita, ataupun handphone nota. Kalau kita nak tambah bahasa barunya, handphone lah hari ini, boleh buat nota, catatan dan sebagainya. Itu adab-adab untuk kita dapatkan keberkatan ilmu. Sebab tu Syekh Nuruddin, bila kami panggil ke Masjid Sarjana Utama, PA dia datang dulu. PA dia kata syarat Syekh Nuruddin ni mengaji dia tak boleh ada tiang, tak boleh lonjong kaki, tak boleh, banyak sangat pentang dah. Semua pantang-pantang tu bukan apa, pasal nak boleh berkat. Nampak tak tuan-tuan? Semua pantang-pantang tu bukan nak marah, bukan nak halang. Cuma dia kata keberkatan itu, sebab kita nak cari keberkatan. Bila kita cari keberkatan, kita dapat keberkatan tersebut. Ustaz cakap sikit kita boleh faham banyak. Ustaz bagi clear sikit kita boleh faham. Ustaz bawa uslub cara dia sendiri kita boleh faham. Pasal apa? Kita dapat keberkatan, Allah mudahkan urusan-urusan yang lain. Begitu juga dalam jamaah. Hidup dalam jamaah, kita nak cari keberkatan. Sebab ulama ni hujah dengan Quran hadis, maka kita nak cari keberkatan dia. Apa yang dia buat, pantang larang dia, cara dia. Kalau kita dapat keberkatan itu, kita faham uslub dan cara dia bawa seruan Islam ataupun dakwah Islam. Oh, tengok pakaian dia sedondok je ni, kita faham dah ini mungkin cara salah satu jalan. Ataupun dia mungkin trademark dalam majlis tersebut semua nak kena pakai baju pink, ataupun baju ungu, ataupun baju merah, ataupun baju apa sekalipun color pun. So kita boleh faham pasal apa kita dapat keberkatan tersebut. Ni pasal tak dapat berkat, dia kira nak pegang. Oh, tak boleh ni. Oh ni. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dapat keberkatan. Nabi buat, dia buat bangga tapi tak keluar. Pasal apa? Sebab dapat tu keberkatan itu. Mereka faham ni mesti ada benda yang Nabi buat ni. Bukan saja-saja Nabi pergi sembahyang jenazah Abdullah bin, mesti ada benda. Pergi tanya. Itu bagusnya tanya. Pasal tak faham. Tanya pasal apa pakai baju macam ni, kenapa macam ni. Kalau Nabi jawab, aku sembahyang kerana ramai lagi orang munafik yang hidup, yang masih lagi bebas, yang ada di Madinah. Kita nak tarik mereka kepada Islam, maka Nabi sembahyang. So orang munafik tengok Nabi respect memimpin kita, ikut ke tidak munafik tuan-tuan? Ikut Nabi. Berapa ramai orang munafik yang telah masuk Islam ikut cara Nabi SAW. Itu seruan dakwah Islam. Sampai ke tidak di Malaysia? Sampai. Sebab itu uslub dan cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka lazim kita hidup dalam jamaah, tak boleh kita bercerai-berai, supaya kita boleh seraci dan boleh ikut segala hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kata mu'alif kitab, muwafaqah sidang ulama itu memakai apa yang hukum ataupun ijtihad yang telah diistinbatkan daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab apa dan tujuan apa kita duduk dengan ulama? Kerana perbincangan ulama itu nas-nas yang dikemukakan banyak istinbatnya, banyak faedahnya, banyak kata muafakat yang disetujui oleh ulama berdasarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Istinbat di bahasa Arab, bahasa Melayunya banyak keputusan yang baik atau istifadah atau perkara-perkara faedah yang baik itu muncul dalam perbincangan alim dan ulama. So bila ulama buat satu keputusan, kita tak boleh bakar, sebab kalam yang cukup kuat.
Peranan ulama, dia bukan seorang pemimpin. Ulama kalau dia jadi pemimpin itu cukup baik, kerana dia ada dua ciri-ciri. Pertama, ciri-ciri sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, ulama jadi macam khalifah ataupun sahabat-sahabat yang lain, Umar, Osman, Ali. Mereka pemimpin dan juga ulama, orang yang hebat mempunyai ilmu agama. Tapi hari ini akhir zaman ni payah nak cari pemimpin yang ada ilmu agama. Payah nak cari pemimpin yang warak macam Sayyidina Umar. Payah nak cari pemimpin yang macam Sayyidina Abu Bakar. Payah nak cari pemimpin yang macam Sayyidina Osman. Payah nak cari pemimpin yang macam Sayyidina Ali. So hari ini kita dapat melihat faktor sekeliling kita ataupun wakil yang berlaku kepada kita. Pemimpin, dia seorang pemimpin, hal dia yang lain. Ulama, satu kumpulan yang lain. Dia tak serasi dan tak sama. Sebab apa? Pemimpin hari ini dia bukan bercirikan ulama. Semua pakai kot, pakai tie. Semua pakai, orang kata tak pakai kopiah. Semua kalau bincang tak bunyi langsung Quran hadis. Kalau bunyi pun terjemahan, itu pun cakap je, buat dah. Dia ulama ni, dia bukan cakap, dia buat. Bila dia buat ni, sebab tu dia boleh bincang. Bila dia bincang, dia selasikan keadaan itu, keluarkan berbagai idea-idea yang lunas, istinbat daripada hadis Nabi. Apakah natijahnya? Kalau kita belajar dalam hadis ahkam, hadis ahkam ni dia bawa satu hadis yang pendek, tapi perbahasan ulama, perbincangan ulama dengan nas-nas yang ada cukup banyak. Saya terbaca satu perkara, yakni tasyahud. Ketika kita tahiyatkan, kita angkat jari. Perbahasan angkat jari itu dalam hadis, dalam hadis yang Al-Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan bahawa sewaktu Nabi solat tasyahud, Nabi angkat jari, Nabi gerakkan jari. Jadi perbahasannya dekat gerak-gerak jari itu. Imam Malik dulu datang. Imam Malik bawa hujah dia, gerak lebih 3 kali batal dah. Maka dia bawa tujuan apa Nabi angkat jari tersebut? Untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tasyahud sewaktu asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat jari tersebut. Jadi perbahasan. Imam Malik datang dulu sebab dia ketua segala-galanya. Maka dia datangkan hujah dia, barang siapa yang lebih gerak daripada 3 kali, itu berarti dah batal solatnya. Itu kata Imam Malik dengan hadis dia, dengan hujah dia lah. Mula nak baca dalam kitab tu panjang. Mai pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kat mazhab aku 3 kali batal. Itu setiap apa nama orang kata prinsip dalam mazhab aku. Lebih 3 kali batal. Ikut Imam Malik. Mai Hanafi pun kata gerak tak boleh 3 kali, hanya sekali atau 2, itu sahaja. Mungkin dalam hadis tersebut di bawah pula hujah Imam Hanafi. Mungkin nampak sahabat kata aku tengok Nabi gerak-gerakkan jari. Mungkin sewaktu tu Nabi sudah tua dan jarinya bila diangkat, orang kata orang tua kan. Biasa saya tengok Syekh Sadiq di Syria, kalau dia tasyahud awal sini jari dia bukan saja gerak, tapi automatik. Sebab apa? Faktor umur yang tua. Maka dia bawa hujah. Mungkin sahabat tadi dia dah sebut kerana dia melihat itu Nabi SAW gerak banyak kali. Walhal sekali atau 2 kali. Sekali itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 2 kali itu sebab nak keluar daripada waswas syaitan, maka 2 kali itu je. 3 kali dah kira batal dah. Jangan buat. So sekali je kalau kita nak, sekali tasyahud awal. Itu yang ada dalam hadis. Lebih 3 kali, yang ni mazhab pun tak ada lah. Semua mazhab bangkang tak setuju lebih daripada 3 kali atau gerak jari banyak-banyak kali. Itu dalam perbahasan-bahasan ulama. So istinbat daripada hadis tu, maka keluar satu natijah sekali. Begitu juga dalam apa sekalipun urusan-urusan kita, dalam amal ibadat kita, dalam munakahat, dalam jenayah, diperbincangkan oleh ulama. Semua tu semua daripada Quran hadis. Istinbat, faedah daripada hadis dikeluarkan, dibincangkan, keluar satu keputusan yang menarik. Yang tu yang kita nak ambil tu, hak menarik tu. Kita ambil pakai, kita just ambil pakai, tak payah ulang kaji, buka kita, belum kaji-kaji macam-macam, tak payah kita cetuskan huru-hara, tak payah kita pandai-pandai. Dia dah siap bincang dah, kita ambil pakai je. Just kita ambil pakai je, buat apa yang mereka dah bincang, itu lebih baik. Itulah yang disebut oleh muallif kitab ini berkaitan dengan hadis yang Nabi kata, alaikum bil jamaah, janganlah kamu semua keluar daripada jamaah, kerana bila kamu keluar daripada jamaah ulama ini, fa inna syaitan, maka syaitan itu lebih hampir dengan kamu. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam saya betul ke? Jadi khulasah sepenuhnya daripada hadis ini Nabi sebut yang selebihnya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang disebut oleh Umar ketika di atas mimbar? Umar kata, siapa yang nak duduk di tengah-tengah syurga Allah. Syurga kan ada banyak tingkat. Siapa yang nak duduk di tengah-tengah syurga, kata Nabi, hendaklah dia lazim dengan jamaah. Makna hendaklah dia duduk dalam jamaah.
Itu kelebihan jamaah. Nabi sebut, bukan Nabi larang, bukan Nabi sebut saja jamaah, bukan Nabi suruh je. Bahkan Nabi cerita hikmah dia. Bila kita duduk dalam jamaah, kita dapat kebaikan dunia, kita seronok buat baik, kita tak suka buat jahat, maka apakah yang lebih layak kepada kita ketika kita buat baik, banyak kita buat baik, dosa kita tak apa-apa banyak, buat jahat tak banyak, layak syurga. So, Nabi sebut, bila kamu nak duduk di tengah-tengah syurga Allah itu, hendaklah kamu lazim duduk di atas ataupun di dalam jamaah. Dan ingat kata Nabi SAW, orang yang suka buat baik, orang yang sonok buat baik, tak suka buat jahat, tak suka buat perkara-perkara mungkar, tak suka mencetuskan hal-hal fitnah dan juga perbalahan sesama Islam, orang yang macam ini kata Nabi SAW, fadzalikumul mu'min, mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Allahu Akbar, dapat kemuliaan daripada Nabi kita SAW. Allah bagi kemudahan, Nabi bagi tahu apa nak syurga ke tidak. So kita tuan-tuan, lepas kita mati, seulang banyak kali dah, selepas kita mati kita ada dua laluan sahaja. Mana kita nak pergi? Syurga atau neraka? Bagaimana kita nak tahu laluan kita ke syurga? Amal kita di atas dunia yang menentukannya. Kalau amal kita jahat, mana mungkin kita dapat syurga Allah? Kerana laluan ke syurga itu orang yang buat baik. Maka Nabi sebut, siapa yang lazim duduk dalam jamaah, rajin buat baik, seronok buat baik, selalu buat baik, maka laluan dia mana tuan-tuan? Syurga. Syurga pula di mana? Tengah-tengah syurga. Seronoknya duduk tengah-tengah syurga. Hari ini satu nikmat yang Allah campak dalam dunia kita, seronok dengan mengaji, ada aircon, kapet, kereta besar, rumah, isteri, anak, rumah dengan duit kesenangan. Itu nikmat satu je. No, dalam syurga 99 yang bakinya. Duduk pula tengah-tengah, semua dapat. Lagi seronok tuan-tuan. Sebab tu kita pilih yang mana? Kita pilih jamaah daripada kalangan yang ramainya ulama. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, khulasah yang terakhir apa yang kita boleh faham daripada hadis ni. Pertama, Umar nak menceritakan kepada kita wasiat Nabi SAW, jangan kita keluar daripada jamaah. Kemudian yang kedua, khulasah yang kita boleh faham, jamaah yang mana yang perlu kita ikut? Jamaah yang ramai ulama. Kalau ada dua pertemuan kumpulan dan kedua-duanya ada ulama, pilih yang lebih ramai.